Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahmat Allah, alhamdulillah hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini kita cuba dapatkan satu sunnah baginda Rasulullah ya, di mana pemakaian serban ya, pemakaian serban, di mana orang yang memakai serban itu tuan, Allah akan angkat darjatnya 70 darjat tuan. Pakai serban 70 darjat Allah angkat. Ya. Dan ya, selagi orang itu memakai serban belum dibuka tuan, malaikat ya, malaikat di sekeliling sentiasa berdoa mohon keampunan. Ya Allah, ampuni orang yang pakai serban selagi tak dibuka tuan. Kita pakai niat kerana Allah. Para malaikat tugas apa tuan tadi saya sebut? Mohon keampunan. Malaikat tak ada dosa, jadi dia memohon keampunan umat Muhammad ni selagi melakukan perkara yang Rasulullah suka pakai serban. Malaikat doa. Selagi tak buka, malaikat berdoa, ya Allah ampuni orang yang pakai serban itu. Jadi kalau nak pakai serban perlu ada dulunya lah sanadnya. Jadi kita tahu orang yang memakai serban itu mempunyai kalimahnya. Apa kalimahnya? Di sini disebut lam alif, tuan. Di sini disebut lam alif. Kalau orang pakai serban tegak tu, itu namanya jalan tegak. Kalau tak ada, tak tahu dah saya. Sebab guru saya aja gitu. Ada kalimah lam alif, ya. Apabila lam alif, maka mempunyai 3 jalur. 3 jalur ini adalah la ilaha illallah. Ada 5 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada sampai 7 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 7, semua ada 7 tu. Nah, dia digabungkan. Itu sebab bukan sembarangan nak pakai. Dia mempunyai jalur yang mewakili kata. Kalau saya pakai 3 lah sebab guru turunkan 3. Kadang-kadang saya pakai 5 tapi kok macam hebat men. Saya belum lagi saya hebat mereka. Ya, jadi saya masih lagi belajar. Kita sama-sama belajar esok berdoa, Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Ya Allah, bimbinglah aku dalam melakukan ibadah ini, dalam pembelajaran ini. Minta Allah bimbingkan, bukan siapa-siapa. Kalau guru hanya memberi wasilah saja. Kalaulah kita ini belajar dengan guru, hanya depan guru kita berbuat, itu tak betul. Apabila guru turunkan, kita buat sendiri tuan. Guru dah ajar, dia buat. Itu sebab guru saya sebut, kalau seorang guru itu mengajar tanpa mengajar la ilaha illallah, belum sampai lagi dia. Kenapa? Itulah kalimah yang wajib diajar. Kenapa? Orang nak jiun tak baca astagfirullah, tak baca ratib, tak baca istighfar, tak baca apa? Contoh Asmaul Husna ada? Tak? Dia bacanya apa? La ilaha illallah. Itu sebab guru saya bagi tahu, kita nak menjadi guru, pastikan selalu menyampaikan kalimah la ilaha illallah, jangan lupa. Okey tuan-tuan, hadirin dirahmati Allah, pemakaian serban nanti saya akan ulas lagi. Okey. Kita lihat yang nombor 11 tu tuan-tuan. Lihat dulu nombor 11. Ya, ada huruf yang disebut. Ya, ada huruf yang disebut ha mim ain sin qaf ha mim. Apakah itu? Ini yang nak kita fahami. Kalau macam kita solat, kita nak mula Allahu Akbar, macam gitulah. Kalau tak Allahu Akbar boleh? Tak boleh. Pakai serban tak, kalimah ni tak ada, tak boleh juga. Sebab inilah kalimahnya. Ya, sebelum kalimah ini macam kita solat, sebelum solat baca apa? 1 2 3 4 5. Tengok nombor 1 2 3 4 5. Kita baca. Begitu juga pakai serban 1 2 3 4 5. Baca dulu. Barulah yang ke-11. Tu. Jatuh ni niat lah. Macam niat aku solat. Ni pakai serban. Apa dia? Okey tuan-tuan, kalimah bai'ah itu adalah 5. 1 2 3 4 5. Itulah kalimah bai'ah ataupun sanad ataupun silah. Itu sebab dalam majlis ilmu selalu saya akan bai'ahkan tuan-tuan supaya dapat saya
turunkan akan ilmu bai'ah dan saya sampaikan ilmunya. Ada dua kat situ. Satu diturunkan, satu lagi sampaikan. Itu sebab apa diturunkan? Diizazahkan maksudnya. Ya, nak belajar apa pun wajib diizazahkan. Okey. 1 2 3 4 5 itu adalah kalimah bai'ah. Dalam solat pun baca ni juga. Tolong baca ni 1 2 3 4 5 ni. Kalau tak baca ni, kita belum masuk ke alam solat. Tu kunci tak bawa. Ni nak imam-imam, para imam tolong ya ambil perhatian supaya ajar makmumnya baca bersama dengan makmum secara jihar. Kerana takut ada makmum yang tak hafal lagi. Jadi imam jiharkan dia mula daripada istihazah. Ya. Macam mana berbai'ahlah ilmu imam akan ditunjuk lebih detail. Bai'ah dah ilmu imam tu. Ya. Jadi kalau sini ada nak membuat satu majlis berbai'ah imam, dihimpunkan para imam. Siapa imam? Ya wong lanang ka be. Saya tak membai'ahkan imam masjid. Itu bejak agama. Imam masjid kerja kepejabat agama. Imam surau bejak agama. Saya tak boleh. Saya hanya membolehkan ilmu bai'ah imam saja. Nak jadi imam masjid, bejak agama. Imam surau bagi bejak agama. Imam samudra dah kena hukum tembak. Apa boleh? Gitu. Itu sebab jangan keliru. Ada orang, nak bayarkan imam, kan ni kerja bejak agama. Ada kan? Di mana majlis kat betul tuan, hampir-hampir tak jadi. Saya cakap apa? Orang yang cakap tu tolong hadir dalam majlis saya. Tolong hadir. Tak datang pula. Lepas tu barulah mereka tahu. Oh, ingat nak dilantik. Saya tak sebut saya nak bayarkan imam masjid. Tak. Saya nak membayarkan imam masjid. Ini kita nak sama-sama mendapat sanad memakai serban. Jadi saya turunkan bai'ahnya dulu, lepas tu saya akan terangkan huruf yang nombor 11 itu. Itu dia punya cara. Apa bai'ah? Macam orang nak akad nikah, dia disuruh baca apa? Inilah 1 2 3 4 5. Sama aja. Ya, dah baca barulah aku nikahan. Maksudnya kalau nikah disebut akad ni nikah. Kalau nak belajar silat maksudnya diizazahkan ilmu. Kalau kita nak ilmu Allah Taala disebut bai'ah. Sebab Allah yang sebut. Bai'ah ni Allah yang sebut dah. Surah Al-Fatah ayat ke-10. Maksud bai'ah apa? Aku janji. Dari segi ilmu tasawuf berguru. Ya, aku janji dengan gurunya lah. Siapa yang berguru padamu ya Muhammad, dia berguru padaku. Kan Allah sebut. Itu rujuk Al-Quran. Okey. Majlis berbai'ah memakai serban. Ini tengok tulisan. Yang pertama apa? Jamaah duduk berhadapan dengan guru menghadap kiblat. Siapa yang tak menghadap kiblat dia tak kebahagiaan. Kerana orang solat juga menghadap. Itu sebab time solat tu semua dah menghadap kiblat, gurunya atau imamnya akan menghadap jamaahnya. Macam inilah guru akan menghadap. Ya. Dan saya bukan guru dalam jamaah. Saya lemah. Ya, guru hanyalah Allah, saya serahkan. Saya macam pipe. Pipe ni ada air. Pipe ada air tak? Ada pipe tak ada air. Air kat sana, tangki sana jauh sana. Pipe ni cuma keluar, dia putar dia punya telinga barulah keluar. Baru dia keluar. Itu je. Saya ni macam pipe tuan. Kalau besar lah. Nak pipe lembaga, baik-baik kena curi. Okey tuan. Bagi pipe plastik je tuan. Okey, kita nak mulakan majlis. Bagaimana penyampaian? Nombor 1, 2, 3, 4 dan 5 saya baca tonton berikut. Nombor 6, nombor 7, nombor 8 selesai saya membaca kaifiyatnya, kita baca Fatihah bersama. Ini adalah kita berkaifiyat atau beradab. Kita berusul dengan guru-gurunya. Ya, lepas itu yang ke-9 saya baca, barulah tuan ikut balik semula. Di tengah-tengah ni kaifiyat. Oleh kerana saya berguru daripada guru yang bertoriknya nombor 7, jadi saya sebut juga guru yang ada di nombor 7 itu. Cuma ada tambah-tambahan tu tuan-tuan ni dengar sajalah ya. Sebabnya apa? Saya bertorikan Qadariyah Naqsabandiyah. Ya, yang dibawa oleh Datuk Kiai Haji Suhaili. Ya, jadi saya anak muridnya, saya perintah dia, saya ikut. Ajar ilmu ni jangan sampai hilang. Okey, kita mulakan. Ya, yang pertama kita baca istihazah. Saya baca, tonton ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca istihazah ni tuan jangan au.
Au jadi au tanda. Au sebut dulu baru au. Jangan au tanda. Itu alif. Dia alif ain. Jadi au jangan au ain tanda. Alif dulu. Au. Boleh? Au. Okey, saya ulang lagi sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini baca selawat ni jaga-jaga je. Jangan salah. Salahnya macam mana? Allahumma shalli. Jangan sebut Allahumma shalli. Tak ada mas. Sini je ada bunyi mas. Allahumma shalli. Bunyi mas tak? Jangan. Kalau mas, short tu bertasdid. Jangan. Kita dah kasat Allahumma sholli. Itu sebab kalau dalam tasawuf dia hati-hati. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام لا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح سلسلة مشايخ القدرة ونكسان بني وخصوصا سيدنا ومولانا سلطان أولياء سيدنا سي عبد القادر الجيلاني سي جنيد بغدادي سي بهانودين ونكسان بني سي أحمد خاتم سنبسي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahi baqiyati sahabati wa qarabati wa tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Oke, yang 9 saya baca untuk tonton ikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li bi futuhil arifin. Allahumma aftah li bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li bi futuhil arifin. Allahumma aftah li bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li bi futuhil arifin. Allahumma aftah li bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad. Allahumma inna as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad. Nabiyyir rahmah. Nabiyyir rahmah. Ya Sayyidi ya Muhammad. Ya Sayyidi ya Muhammad. Inna atawassalu bika ila Rabbi. Innaka atawassalu bika ila Rabbi. Wa ufawwidu amri ila Allah. Wa utawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Inna Allah basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad. Allahumma inna as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad. Nabiyyir rahmah. Nabiyyir rahmah. Ya Sayyidi ya Muhammad. Ya Sayyidi ya Muhammad. Inna antawassalu bika ila Rabbi. Inna tawassalu bika ilaihi Rabbi. Wa ufawwidu amri ila Allah. Wa afawwidu amri ila Inna Allah basirun bil ibad. Inna Allah basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad. Allahumma inna as'aluka wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad. Nabiyyir rahmah. Nabiyyir rahmah. Ya Sayyidi ya Muhammad. Ya Sayyidi ya Muhammad. Inna antawassalu bika ila Rabbi. Inna tawassalu bika ila Rabbi.
wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Okey, semua niat dalam hati ikutkan situ. Aku terima amalan ini, sebut huruf-huruf itu. Ya. Niat dalam hati, aku terima amalan ini, dan sebut hamim ain sin qaf hamim. Okey. Tadi kalimah-kalimah itu yang pertama nomor 9 ini saya terangkan. Itu bermohon pada Allah supaya Allah bimbing kita dan melakukan ibadah. Yang kedua, kita bertawassul dengan baginda Rasulullah untuk memakai sunnahnya. Lepas itu ada ayat Al-Quran wa ufawwidu amri. Maksudnya, dan aku serahkan segala urusan kepada Allah yang maha mendengar. Ya, Allah maha mendengar ibadah kita ini. Ya, Allah maha basir. Basirun apa? Basir. Mendengar, ya. Allah mendengar apa yang kita luahkan, ya. Allah kita serahkan pada Allah. Okey, yang hamim ain sin qaf hamim. Ha. Semua ini adalah naqasa asalukum atau hintahura. Apa dia? Huruf-huruf bermulanya ayat di dalam Al-Quran. Ha. Apa dia? Toha. Siapa Toha? Toha siapa Tuhan? Apa? Disebut Salamullah ala Yasin Habibillah. Salamullah apa? Ala Toha Rasulillah. Toha siapa? Rasulillah lah. Dah disebut Allah. Toha Rasulullah. Ha adalah sunnah baginda Rasulullah. Ha ada huruf ha di dalam pemakaian serban disebut ha simpul kan? Ha simpul. Sahabat saya tunjukkan. Mim adalah laut. Mim adalah lautan. Jadi sunnah Rasulullah terlalu banyak lautan. Ain adalah ilmu yang Allah nak turunkan. Ain adalah ilmu yang Allah nak turunkan. Sin diturunkan kepada nafsi kita. Umbun diturunkan dari Allah qauluhu ta'ala aliman, turunkan ilmu itu terus ke umbun di nafsi. Sin namanya. Itu sebut kita bergantung juga pada Rasulullah. Yasin, siapa Yasin? Kan Yasin siapa? Ala Yasin Habibillah. Siapa Habibillah? Rasulullah juga lah. Toha Rasulullah, Yasin Rasulullah. Tengok ya. Apabila disebut Yasin, maka Rasulullah juga. Dan Qaf adalah qalbi. Memakai serban mempunyai jurainya hingga ke qalbi. Jurainya, rentetan ataupun taliannya apabila dipegang akan aras ini sehasta, maka satu hasta inilah qalbi kita. Lain tak? Kalau sini ini tinggi lagi ilmu. Tapi pastikan melepasi sehasta. Kontut tak sampai. Jadi kena lepas satu hasta sampai ke qalbi. Itu sebab orang tu kata penuhkan ilmu di duduk. Ilmu Allah turunkan terus ke qalbi. Kalau tak ada, dia tersangkut. Jangan taruh belakang. Belakang adalah sulbi. Ya tayadi. Pak sulbi. Sedangkan nak ke qalbi yang depan. Sulbi belakang. Allah dah sebut. Tadi ayat dah dibaca dah. Ayat Pak Imam dah baca. Solat subuh tadi. Sulbi watara Jadi nak kena faham, ya. Qaf hamim adalah ulangan daripada yang pertama, sunnah baginda Rasulullah yang seperti lautan. Apa dia? Kalimah la adalah lam alif pada serban kita. Kalau tak ada lam alif, nak sebut apa? Tegak aja. Kita ikut orang sana, orang apa? Gustan. Kita buat pun besar. Kita jangan ikut Syiah kan.
Syiah tengok pakai serban jannah. Kita pun tengok dia nak sujud tu macam mana. Itu sebab dia ada batu. Kan serbannya gitu kan. Nak sujud je ni. Itu sebab dia kena ada batu. Kalau dia besar gitu sujud dia tak sampai beb. Betul? Piye kui. Maka ni satu ni. Dua. Kita bukan gitu. Kita ikut sunnah Rasulullah. Ya. Hamim. Mim. Bila kita dah memakai serban, bentuk dia mim. Mim begini mana? Tulisan mim. Ekornya bagaimana? Ekornya pergi kiri lah, ada mim gitu. Kita tulis mim terbalik ni. Ada? Tak ada tuan. Mim mesti ke kiri kita. Kita tengok tulis huruf mim macam mana? Ini huruf mim. Berdiri kita. Mim. Ini mim. Huruf mim. Apa mim? Laut. Apa? Ilmu. Macamlah lautan. Ini mim. Itu sebab ujungnya mim. Ni huruf mim ni tuan. Nampak kita nampak ni? Orang harus penuh karepmu. Okey. Itu sebab bagaimana nak memakai. Ketika mana memakai, baca 1, 2, 3, 4, 5, maka nanti akan ditunjukkan. Letakkan di aras, maka terus sebut Hamim Ain Sin Qaf. Hamim. Nak sebut atau dalam hati terpulang. Baru pakai serbannya. Kalimahnya nak memakai adalah Hamim Ain Sin Qaf Ha Mim. Hafalkan huruf ni. 5 je hurufnya. Hamim Ain Sin Qaf. Cuma dia ulang balik Hamim. Tutup. Pasal ni last adalah huruf mim. Macam mana? Apabila selesai pakai serban, maka dipegang aras. Ni aras ni kan. Aras ni sampai ke tulang sulbi kita. Pegang aras. Sebab ilmu itu daripada aras Allah diturunkan ke aras ini. Sama. Pegang aras ni. Okay. Ni belakang. Dorori. Kerana ini kalau kena ketuk tuan, 2 je. Kalau tak kojol ataupun monyol. Kalau depan buenjol gitu, belum lagi. Betul tak? Cuba ketuk sini, kalau tak kojol, monyol. Itu je. Karpet dewi. Nampak pasal ketuknya. Kalau sini, buenjol gitu, belum lagi kan. Orang tu belum lagi monyol. Itu je beza ni. Ya. Ya ke Ustaz? Cuba buat kawan, ketuk sekuatnya. Ni. Kalau tak kojol, monyol. Jadi kena pegang ni. Pegang ni, tarik dia. Ni gini tuan, pegang tarik. Mesti lepas. Ni kolbi. Kerana ilmu segala-galanya akan diletakkan di kolbi kita. Okey, bagaimana memakai serban? Maka okey, saya bagi 2 sahabat saya sebelah sini. Jadi tapi sebelum itu ini nak dihadiahkan pada saya tak? Ya. Nak dihadiahkan, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada belikan lagi. Sebab saya tak pernah beli serban tuan. Ramai yang Ustaz, saya beli serban. Kalau Ustaz bagi ceramah, saya ada saham. Alhamdulillah, bolehlah saya cakap. Okey tuan. Serban ini 4 segi, tak ada serban yang bulat. Kain serban ni 4 segi. Jadi kita buatnya 3 segi. Kita buat 3 segi. Ambil bucu-bucu, jadikan buat 3 segi. Ada jauh sikit lah. Ini dah sampai kali kiblat pun tak apa. Ini itu hijuk pakai serban. Dia pakai serban mesti mengikut sunnah Rasulullah. Bagaimana? Sifat wajib baginda Rasulullah berapa tuan? Sifat wajib baginda Rasulullah 4. Ambil 4. Jari kita ni 4. Ni 4. Letakkan di atas ni 4. Mana? Sini. Maka ambil ujung ni. Taruh kat situ. Salah buat ni. Sebab ikut sunnah Rasulullah 4. Tangan kita pegang 4. Taruh atasnya. Kat mana sampai? Situ. Ujung ni. 4. Jangan 5. 4. Okey, betul. Kipas matikan. Kipas terbang. Aircon tak hidup ya? Hidup. Aircon hidup, kipas hidup. Memang hebat lah kita, tak macam ke Afrika. Okey. Dah lipat, dapat 4. Maka 4 lagi sekali. Taruh bawah. Mana 4? Itulah mula lipat. 4 kulipat, dilipat, lipat. 4. Bawah 4, taruh. Itulah mula lipat. Dan misalnya kenapa 4? Sunnah. Sifat wajib baginda Rasulullah. Apa sifat wajib?
sidik apa nah? Tabligh. Nah itu sebab orang tabligh pakai serban. Kalau dia masuk tabligh tak pakai serban itu dia nabligh. Okey, dah lipat terus sampai atas. Sampai habis. Lipat. Dia mesti sampai punya. Lipat. Ngam-ngam soi-soi yuk. Nak kena 4. Kalau tak terlipat. Ada selalu tak ngam. Betul. Betul ngam. Selalu Dah, tak ngam. itu sebab nak kena berbayar barulah dia jadi. Baru ngam-ngam soi-soi yuk. Okey dapat ngam. Dah. Boleh. Dah. Okey. Langkang. Maka dah lipat, angkatnya macam mana? Ni. Pegangnya gini dah. Nak taruh macam mana? Okey. Bangun ni. Pakainya di ya. Maka kita kalau boleh kopiah ni adalah kopiah yang sesuai untuk kita lah. Kita dah gulungnya betul. Maka nak letakkan di aras. Aras ni tuan ni. Ni aras. Letakkan di aras. Letak. Okey. Pastikan sebelah kanan sedikit panjang. Sebelah kanan. Kanan, sebelah kanan sedikit panjang. Lepas itu berdoalah. Tengok tuan-tuan. Tangan kiri masuk tengah, tangan kanan depan. Ni ambil gini. Ini ambil gitu. Apa dia angkat, maka angkatlah ini. Ya, ini dan sepitkan dia. Sepit terus ke belakang. Pegang macam gini. Sepit apa? Ya, nanti akan ditulis. Jangan buat macam gini. Terus itu tak kena. Sebab ha domirnya ini ha simpul. Ini ha simpul ni. Tangan kanan kat bawah. Jadi tangan kanan tengok kalau dah gini, tangan kanan depannya ambil, tangan kiri ambil. Dalam keadaan berdoa. Ini terus pergi ke tengah-tengah. Ini gini, sepitkan dia. Lepas tu lalukan dia. Lepas tu pegang belakangnya macam gini, dicekak ni. Ambil yang ini pegang ni. Ni ambil yang ini pula. Tarik ke kiri, terus pusingkan. Yang ni tarik ketat. Lepas itu pastikan ni di tengah-tengah inilah ya, tengah-tengah ini. Bagusnya tengok cermin. Sebab sunnah Rasulullah. Diselitkan. Dah selit, ini macam gini. Tegakkan di aras. Sap, taruh ke depan. Pegang, lepas tak? Oh, lepas. Dan saiz serban kita orang dewasa mesti 56 ke atas. 60 kalau macam ni. Okey. Okey, boleh tengok cermin, boleh ke cermin supaya ada kalimah la nanti. Okey.